Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan resepi gulai ikan talang masin dengan terung ya, yang amat sedap dan menyelerakan. Sebelum tu, untuk dapatkan resepi yang lengkap sila rujuk di ruangan description. Jangan lupa subscribe, komen and share serta tekan butang loceng untuk video yang selanjutnya. Terima kasih. Mula-mula kita nak sediakan bahan-bahan. Rendamkan tulang ikan masin dengan bahagian isi dengan air panas ya, selama 1 jam. Kita ketepikan, kemudian kita kisarkan 1 labu bawang besar dan 3 ulas bawang putih dan ketepikan juga. Kita sediakan paste kari ya, 5 sudu besar serbuk kari ikan dibancuh dengan sedikit air. Kacau-kacau hingga pekat dan menjadi paste ya. Okay, paste kita dah siap. Kita ketepikan dulu. Ini santan kita nak guna nanti, dan bahan-bahan hiris adalah bawang putih 3 ulas, halia 1 inci, bawang besar 1 labu, 1 biji terung, 7 tangkai cili kering yang dibuang biji dan dibasuh, serta 2 tangkai daun kari ya. Panaskan periuk dan masukkan minyak. Anggaran dalam setengah cawan. Minyak tak perlu banyak sangat. Kemudian bila minyak dah panas, kita tumiskan bahan kisar tadi ya hingga layu. Kemudian masukkan paste kari yang kita sediakan tadi. Dan kita kacau bahan tu bagi sebati. Masukkan sedikit air. Kita cuci mangkuk tu. Dan kita kacau-kacau selalulah. Jangan, kalau kita tak kacau dia akan hangus ya. Kita kacau hingga air kering ya, dan pecah minyak hingga kari tu pecah minyak dan juga bertukar warna. Bila kari ni dah pecah minyak, kita terus boleh masukkan santan pekat ya. Ini saya guna santan pekat yang dibekukan ya. Kalau kawan-kawan nak guna santan segar yang dibeli di kedai ataupun santan yang diperah dari kelapa sendiri pun tak ada masalah ya. Kita kacau-kacau ke semua bahan dan kita tambahkan setengah cawan air. Sebab kari ni dia tak boleh pekat sangat, dia memang tak sedap kalau pekat, sebab nanti ni dia akan pekat dengan sendirinya bila kita masukkan bahan tumis bila dah masak nanti ya. Kemudian bila dah mendidih, kita masukkan ikan masin yang dah kita basuh dan toskan dulu ya. Masa kita rendam tu, sebelum nak guna kita basuh dulu lah. Sini saya guna dalam 11 ketul ikan masin, bahagian isi dan juga tulang ya. Dan jangan guna ikan masin yang masam ya. Ikan talang masin ada 2 jenis, satu yang masin, satu yang masam. Jadi guna yang masin ya. Kalau yang masam tu dia isi dia akan relai ya. Kita masukkan setengah lagi air ya.
dan juga 2 keping asam gelugur. Dan kita kacau-kacau lah, biarkan mendidih selama 10 minit. Api sederhana saja ya. Kemudian masukkan terung. Boleh juga masukkan, kalau tak suka terung boleh ganti dengan buah nanas ya. Kalau kita masukkan buah nanas pun sedap ya. Kita masak lagi terung ni selama 5 minit. Kemudian masukkan gula perang dalam 1 sudu besar. Ni saya guna 1 sudu teh, jadi nampak macam 2 sudu lah. Sebenarnya ini sudu teh, jadi saya masukkan 2 kali. Biarkan mendidih ya. 5 minit lagi ya. Okey, kari kita dah masak ah. Gulai ikan talang kita dah masak, kita angkat dan ketepikan. Kita gunakan kuali lain dengan masukkan minyak. Panaskan kuali, masukkan minyak dalam setengah cawan metrik. Ini sukatan cawan metrik ya. Bila minyak dah panas, kita tumiskan halba campur 1 sudu besar, halia yang kita potong mancis tadi, bahan hirisan tadi, dan kita tumis ya. Kemudian masukkan bawang merah, bawang besar ya. Bawang merah pun boleh diguna juga. Kalau tak ada bawang besar, boleh guna bawang merah. Dan bawang putih ya, yang kita dah hiris tadi. Seterusnya kita masukkan cili kering ya. Kalau takut pedas, boleh kurangkan cili kering tu ya, sebab cili kering ni memang akan menambah rasa pedas kari ni ya. Seterusnya masukkan 2 tangkai daun kari ya. Ni daun kari ni amat fresh ya, sebab dari pokok sendiri ya. Dan kita kacau semua bahan tu sekata ya. Kita tumis hingga keperangan dan sedikit garing ya. Dan pada masa ni kita kena slowkan api ya, nanti dia cepat hangus ya. Kalau hangus memang akan rasa tak sedap ya, rasa pahit ya. Kari kita tak sedap nanti. Okey, kita angkat. Bahan tumis kita dah elok, dah masak elok. Kita terus masukkan, tuang atas kari kita ya. Tuang bahan tumis atas kari kita. Segala bawang dan bahan-bahan tumisan tu, termasuk minyak kita masukkan. Ini dinamakan tumis darat ya. Kari ikan masin kalau kita masak cara macam ni memang terbaik, mantap, sedap ya. Baunya amat wangi ya. Dan sudah tentulah kita makan nasi bertambah-tambah lagi ya. Okey, inilah rupanya gulai ikan masin kita. Amat cantik ya. Ini gabungan bahan-bahan yang kita masukkan tadi, bahan tumis tadi, menambahkan lagi cantik, terselah dan baunya amat harum ya. Ini bahagian ikan masin, bahagian tulang dan juga isi yang kita guna. Kita boleh hidang ikut kreativiti masing-masing. Saya hidang bersama ikan sweet and sour, ikan sekap. Terima kasih, sehingga bertemu lagi.